Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, akhirnya polis di Raja Malaysia membuat kenyataan bahawa mereka akan memanggil wakil daripada Bloomberg untuk siasatan berkaitan dengan posting ataupun berita yang diterbitkan oleh Bloomberg ini yang kononnya Perdana Menteri kita campur tangan ya di dalam siasatan SPRM maupun polis di Raja Malaysia, walaupun ya, PDRM dan juga SPRM telah pun membuat penafian tuduhan akbar daripada Bloomberg ini. Dan yang lebih mengejutkan, ramai pembangkang yang menggunakan Bloomberg ini sebagai rujukan mereka. Sedangkan Bloomberg ini kita tahu berpangkalan di US. Dan US ini kita tahu menyokong kuat ya kepada rejim Zionis. Siapa yang tidak kenal ya dengan Turut ini. Jadi adakah mereka ini menyokong berita-berita yang dikeluarkan oleh Bloomberg ini ya hanya kerana politik dan semata-mata, atau kita berharap agar siasatan dapat dilakukan segera supaya dalang pemberi maklumat palsu ini dibongkarkan dan juga didedahkan. Itu pandangan saya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk melihat dan membaca bersama ya kenyataan daripada polis di Raja Malaysia yang menyatakan bahawa polis akan panggil Bloomberg dakwaan Perdana Menteri campur tangan siasatan SPRM. Jadi itu antara kenyataan ya wakil media antarabangsa yang mana akan dipanggil oleh pihak polis ya untuk membantu siasatan susulan laporan yang diterbitkan mendakwah Perdana Menteri campur tangan dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bloomberg dalam satu laporan memetik sumber mendakwa ya, Datuk Seri Anwar mengarahkan SPRM menyiasat Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anaknya dan juga rakan rapatnya Tun Daim Zainuddin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, laporan kes itu dibuat SPRM susulan kenyataan bekas pemimpin UMNO Isam Jalil di media sosial. Jadi katanya, kita sudah mengambil keterangan dua orang iaitu pihak pengadu SPRM dan Isam. Dan beberapa lagi individu akan dipanggil khususnya daripada pihak Bloomberg dalam masa yang terdekat, katanya menurut harian Metro di Ceras, Kuala Lumpur hari ini. Media semalam melaporkan polis mengambil keterangan Isam Jalil susulan kenyataan menggesah supaya Anwar menyaman Bloomberg mengenai dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM. Bloomberg turut mendakwa Anwar mengarahkan SPRM untuk tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politik Farhas Wafah Sabara Rizal Mubarak. Bagaimanapun dakwaan itu dinafikan pejabat Perdana Menteri, PMO dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu SPRM. Jadi sahabat semua, kita harapkan siasatan ini dilakukan dengan sebaik mungkin dan harapan kita juga agar ya individu yang memberikan maklumat palsu ya kepada pihak Bloomberg ini dapat didedahkan, dibongkarkan siapakah dalang sebenar yang cuba membuat persepsi buruk terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan Datuk Seri sendiri ya acap kali membuat kenyataan bahawa beliau tidak akan campur tangan ya mana-mana agensi yang agensi penguat kuasa ya yang melakukan siasatan seperti SPRM, Polis Raja Malaysia maupun pejabat peguam negara, pendakwaan dan sebagainya. Jadi perkara ini dimainkan ya oleh pembangkang seperti Sam Jalil, Azmin Ali, saya pernah dengar juga ucapannya, dan sekarang ini digunakan sebagai bahan rujukan ya, bahan rujukan di mahkamah oleh Daim dan juga isterinya. Itu antara kenyataan terkini daripada peguam mereka. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan respon daripada YB Fahmi terhadap kenyataan daripada Presiden Parti UMNO. Katanya jangan usik gerakan Parti Kerajaan Perpaduan. Zaid tunjuk perpaduan pimpinan. Itu antara kenyataan YB Fahmi mengulas ya kenyataan daripada timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengingatkan pimpinan UMNO supaya tidak mengusik rakan-rakan parti komponen membuktikan semangat perpaduan dalam kerajaan, kata Menteri Komunikasi YB Fahmi. YB Fahmi juga sebagai jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata bahawa kenyataan tersebut mencerminkan kesatuan hati dalam kalangan pimpinan kerajaan
serta matlamat bersama untuk mencapai kestabilan politik demi untuk membangunkan negara. Tambah lagi, ringgit semakin mengukuh dan berbanding tahun lalu pelaburan dan perdagangan semakin meningkat. Dan kita dapat melihat Malaysia meraih kejayaan demi kejayaan. Perdana Menteri telah dinobatkan sebagai antara 15 pemimpin Islam yang berpengaruh di dunia. Bukankah kita wajar berasa bangga soalnya? Katanya lagi pada sidang media selepas menghadiri sambutan Hari Pos Sedunia 2024 di Kuala Lumpur hari ini. Beliau juga percaya bahawa kefahaman dan yang terjalin dalam kalangan parti-parti komponen kerajaan perpaduan akan membolehkan usaha yang lebih baik dilakukan bagi menempatkan Malaysia dalam kedudukan yang cukup dihormati di persada dunia. Jadi semalam antara kenyataan Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, kenyataan Ahli Majlis Kerja Tertinggi Nur Jazlan Muhammad yang meminta PH memohon maaf secara terbuka kepada UMNO atas serangan selama berdekat terhadap parti itu adalah bersifat pribadi. Ya. Ahmad Zahid berkata beliau telah bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Parti Komponen selepas mesyuarat Jemaah Menteri semalam dan bersepakat mengenepikan perbezaan serta menjalin kerjasama lebih baik bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk pilihan raya kecil dan juga pilihan raya umum. Itu antara kenyataan ya daripada Zainal Abidin dan juga ulasan daripada YB Fahmi. Jadi kalau Nur Jazlan mengatakan pihak ini harus meminta maaf, UMNO juga sepatutnya harus meminta maaf. Kerana apa? Ya, apa yang UMNO tidak katakan kepada Pakatan Harapan, PKR, Amanah dan juga DAP? Apa yang tidak dikatakan oleh pihak terhadap UMNO, Barisan Nasional? Jadi perkara ini kalau diulas dia akan berpanjangan. Ia akan memberikan persepsi yang buruk ya ke atas kerajaan hari ini. Jadi kita menggesa pimpinan-pimpinan ya dalam parti-parti komponen yang ada dalam kerajaan perpaduan ini harus belajar bagaimana untuk merendahkan diri, untuk tidak bersikap angkuh dan sombong, lagi bangang, lagi bodoh seperti Akmal dan juga Nur Jazlan ini. Dan ada lagi lah beberapa pimpinan ya sebilangan ya daripada UMNO dan juga sebilangan ya daripada Pakatan Harapan. Ada. Jadi kita mengharapkan mereka ini mempunyai fikiran yang matang. Jangan hanya untuk tujuan politik, untuk mau menjadi populer dan sebagainya, sanggup ya untuk meruntuhkan kestabilan politik yang sedang kita kecapi hari ini. Ya, dan kita boleh nampak dengan kestabilan politik yang begitu kuat, pelaburan kita semakin kuat diyakini oleh pelabur-pelabur asing. Nilai ringgit kita semakin mengukuh. Ya walaupun ada turun naik, tapi ia semakin mengukuh ketimbang dengan nilai ringgit di negara ASEAN. Ya, inflasi yang stabil 1.9, OPR yang tidak pernah dinaikkan, ya, tidak seperti semasa kerajaan PAS dan Bersatu. Kalau saya tidak silap ada 4 kali dinaikkan sahabat-sahabat semua. Ya, peluang pekerjaan semakin banyak disediakan hasil daripada pelaburan-pelaburan yang masuk dalam negara kita. Ya, untuk menoktakan ya kemiskinan tegar menjadi fokus ya Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini yang tidak pernah pun dilakukan ataupun dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional bersama PAS dan Bersatu ketika menjadi kerajaan. Apa yang mereka buat? Mereka buat untuk mengekalkan kuasa. Dengan scheme of thing lah, banyak lagi lah perkara-perkara yang dilakukan sahabat-sahabat semua. Dengan melantik paling banyak menteri dan timbalan menteri. Ya, dengan banyak lagi lah. Ada yang makan gaji buta, tidur, makan, tidak buat apa-apa, tapi menerima gaji puluhan ribu. Apabila dilantik sebagai wakil dan sebagainya sahabat semua. Itu dia. Itu pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.